Terima kasih saudari pengacara majelis. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam satu Malaysia saya ucapkan kepada saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Yang berhormat saudara saya di Jemaah Menteri, Datuk Seri Panglima Ahmadiyah Setanggau, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berhormat rakan saya yang lama daripada Melaka, Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Dia, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Azhar Haji Yahya, Timbalan KSU, MOSTI. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ramza Dambol, TKSU Sains, MOSTI. Yang berbahagia Encik Azli Kamil bin Napiah, Ketua Pengarah Agensi Remote Sensing. Yang berbahagia Datuk Dr. Lokman Hakim bin Sulaiman, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang berbahagia Dr. Chong Chi Kiong, Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit KKM. Tuan-tuan, puan-puan dan saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya sangat bangga kerana dijemput untuk bersama rakan saya Datuk Seri Panglima Ahmadiyah di dalam satu majlis kerjasama di antara Kementerian Sains Teknologi, MOSTI dan Kementerian Kesihatan, dua kementerian yang diasaskan kepada bidang sains. Di dalam Kementerian Kesihatan kita mempunyai lebih daripada 28 bidang sains yang dikawal di bawah Kementerian Kesihatan. Melalui Jabatan Allied Professionals kita mempunyai 23 bidang. Ini tidak termasuk bidang perubatan, bidang pergigian, bidang farmasi dan bidang nutrition yang lain. Sekarang kedua-dua kementerian kita ialah diasaskan kepada konsep sains. Saya boleh lihat ada banyak ruang untuk kerjasama di antara kedua-dua kementerian di dalam beberapa bidang. Seperti yang baru-barunya di dalam Majlis Sains Negara, banyak isu-isu yang kita dah bangkit, di mana saya masih ingat yang berhormat Datuk Seri Madius telah bangkit berkaitan dengan keperluan untuk meningkatkan usaha kita di dalam bioteknologi dan drug discovery. Dan ini adalah satu bidang yang memang ada berkaitan dengan bidang kuasa Kementerian Kesihatan. Dan di situ juga saya telah membangkitkan macam mana dengan masa kekuatan yang ada di dalam Institute of Medical Research Malaysia yang pada satu masa dahulu telah menjadi sebagai salah satu daripada institut research yang terkenal di dalam bidang perubatan di dalam rantau ini. Sekarang kegegilaman itu sudah hilang sedikit. So kita kena buat sesuatu untuk meningkatkan balik supaya bawa dia kepada tahap yang dulu. Dan ini adalah isu-isu yang mungkin kita boleh bincang kerjasama supaya macam mana kedua-dua kementerian ini boleh bekerjasama untuk membawa pembangunan sains di dalam negara ini kepada satu tahap yang lebih tinggi. Dan pada hari ini kita bersama di dalam satu majlis yang berhasil daripada kerjasama di antara MOSTI iaitu Remote Sensing Agency di bawah MOSTI dan Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah konsep Blue Ocean Strategy, di mana kita telah melintas sempadan dan menggunakan kepakaran dan kebolehan yang tersedia ada di antara agensi-agensi yang berlainan untuk bekerja sama untuk menghasil satu benda yang boleh mendatangkan kebaikan kepada masyarakat Malaysia pada keseluruhannya. Dan seperti saudara-saudari tahu, denggi adalah satu masalah yang besar di dalam negara ini. Dan satu masalah yang besar dan pada sampai minggu ini, pada tiap-tiap minggu, jumlah kes yang dilaporkan ialah lebih kurang 2,800 lebih kes.
Dan itu 2.000 lebih case pada tiap-tiap minggu. 70% daripadanya datang daripada negeri Selangor, baki 30% datang daripada negeri-negeri yang lain. Ada sebab-sebab tertentu mengapa negeri Selangor menjadi negeri yang menyumbang paling banyak. Bukan kerana ia di bawah parti pembangkang, saya tak tahu itu menjadi satu sebab ke tidak, tetapi daripada segi yang lain, daripada kepadatan penduduk, daripada jenis penempatan yang tersedia ada di dalam negeri Selangor, dan perkara-perkara ini memang menyumbang kepada peningkatan jumlah kes di dalam negeri Selangor. Dan pada tahun lalu kita telah lihat kepada satu wabak yang mungkin dikatakan paling besar di dalam sejarah kita. Tetapi pada tahun ini nampak apa yang mungkin akan berlaku pada tahun ini boleh jadi yang paling besar di dalam sejarah kita juga. Bermaksud yang tahun ini pun akan jadi lebih banyak, lebih teruk daripada tahun yang lalu, mengikut ramalan. Dan banyak faktor yang menyumbang kepada itu. Salah satu daripadanya ialah kebersihan persekitaran, kerana isu-isu berkaitan dengan kebersihan persekitaran menyumbang kepada pembiakan nyamuk Aedes. Dan nyamuk Aedes menjadi vektor untuk demam denggi. Kalau tiada ada nyamuk Aedes, tiada ada denggi. Walaupun virus ada, tapi kita memerlukan vektor untuk membawa virus itu daripada satu orang ke satu orang yang lain. So kalau ada virus saja, tiada ada vektor, tiada akan merebak. So isunya macam mana kita boleh mengawal vektor itu. Dan itu terpulang kepada kebolehan kita untuk menjaga kebersihan persekitaran. Dan banyak yang kelemahan di dalam perkara itu. Banyak yang lawatan yang saya dah buat yang tak keluar di dalam televisyen. Kawasan-kawasan di mana pemungkutan sampah tidak dibuat seperti yang telah dirancangkan. Rakyat pun kurang bertanggungjawab. Ada budaya untuk membuang sampah merata-rata tempat. Dan perkara-perkara ini semua menyumbang kepada keadaan di mana kita secara sendiri menyediakan banyak peluang untuk nyamuk Aedes membiak. Dan pada masa sekarang, kerana fenomena El Nino, climatic change, ini pun dilihat kepada satu faktor yang mungkin akan meningkatkan jumlah kes denggi yang ada di dalam negara kita. Dan adalah perkara lain berkaitan dengan virus sendiri di dalam perubahan serotype, dan perkara-perkara itu yang menjadi salah satu daripada faktor yang boleh dikatakan sebagai sebab untuk peningkatan jumlah-jumlah kes yang kita nampak pada masa sekarang. Dan di dalam usaha kita untuk mengawal ini, memang usaha yang paling mustahak ialah untuk membasmikan segala tempat pembiakan nyamuk Aedes. Daripada prinsip senang, tapi di dalam amalan untuk pastikan dia akan berlaku itu sangat susah. Dan banyak yang kita dah buat untuk pastikan itu boleh berlaku. Tapi di dalam peringkat akar umbi, perubahan di dalam sikap itu walaupun ada berlaku, tetapi bukan sampai ke satu tahap yang boleh dikatakan memuaskan. So isu ini masih berterusan. Tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes masih ada. Dan Aedes Index, iaitu pengukuran yang dibuat untuk kepadatan nyamuk Aedes di dalam satu-satu kawasan itu, masih menunjukkan dia masih di dalam satu kaedah yang tinggi. Dan ini semua menyumbang kepada mewujudkan satu persekitaran, the necessary environment, di mana penyakit ini boleh merebak secara senang. Dan di dalam usaha kita untuk mengawal ini, memang teknologi membantu.
So di dalam perkara ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada MOSTI dan Remote Sensing Agency kerana dengan kerjasama ini kita telah mendapat pelbagai jenis tools atau scientific peralatan sains yang boleh digunakan. Dan seperti yang dijelaskan oleh rakan saya yang berhormat Datuk Seri Paduka Mahathir tadi, pada awalnya ialah sistem yang ada iaitu sistem pengurusan wabak denggi atau SPWD yang menggunakan GIS dan GPS untuk menunjukkan kita tempat mana ada pembiakan nyamuk Aedes, mana yang risiko yang tinggi, dan ini akan bantu mereka yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah pengawalan secara lebih baik. Maklumat ini sangat mustahak. Tapi walaupun kita ada sedia sistem GPS atau GIS, dia punya kejayaan bergantung kepada kaki tangan yang menggunakannya sebagai optimal, kerana sistem ini tidak akan berjaya kalau input yang dimasuk ke dalam sistem ini tiada dibuat secara baik. So, quality input pun sangat mustahak tentang mana ke case yang ada, dan input ini boleh diperluaskan. Contohnya ada sistem di satu negara yang lain saya ada nampak, di mana selain daripada di dalam sistem GPS itu masuk kawasan-kawasan hotspot, mereka pun masuk kawasan-kawasan tapak pembinaan, kawasan-kawasan di mana ada renovation dibuat di rumah-rumah yang berhampiran, kawasan-kawasan di mana ada parit yang sudah rosak. Kalau maklumat-maklumat ini yang mungkin tidak akan datang daripada Kementerian Kesihatan, tapi ia kena datang daripada pihak berkuasa tempatan atau Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan agensi-agensi lain, semua maklumat ini boleh dimasukkan ke sistem yang sama. Apa yang ia akan menunjukkan ialah satu, bukan saja tempat yang menunjukkan kes yang lebih tinggi, tapi dia akan menunjukkan pun persekitaran yang mempunyai risiko yang paling tinggi untuk pembiakan yang lebih kuat. Dan ini akan bantu di dalam memastikan pelaksanaan langkah-langkah yang boleh mengawal. So ini adalah secara mana sains boleh digunakan secara lebih optimal untuk bantu kita di dalam proses pengawalan itu. So di dalam sebagai satu perkembangan kepada apa yang setelah dibuat kepada SPWD ialah iDengue yang dimulakan sebagai satu portal yang telah berfungsi dan bantu, dan selepas itu menjadi mobile iDengue, dan pada hari ini kita akan melaksanakan satu versi yang baru. Dan semasa perjalanan saya ke sini, saya telah download itu di dalam App Store saya, Play Store saya, untuk lihat apa yang sebenarnya ada di dalam iDengue ini. Dan saya telah lihat kandungannya, satu yang peta yang menunjukkan the hotspots. Number 2, ia memberi maklumat tentang jumlah-jumlah case yang ada, yang paling terkini, dan sedikit maklumat tentang apa yang dengue, apa yang risiko faktor dan sebagainya. Dan ini satu perkara yang sangat baik kerana rakyat Malaysia pada keseluruhannya, mereka boleh tahu adakah kawasan mereka menjadi satu kawasan yang risiko, mempunyai risiko tinggi untuk dengue. Dan kalau ada, apa yang langkah-langkah yang mereka kena ambil untuk memastikan mereka boleh mungkin langkah untuk mengawal diri sendiri daripada digigit nyamuk contohnya, supaya mereka boleh mengurangkan risiko untuk mendapat dengue di dalam kawasan itu. Dan perkara-perkara ini akan bantu. So dalam perkara ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada MOSTI dan Remote Sensing Agency di bawah kawalan MOSTI yang telah kerjasama untuk menghasilkan sistem iDengue ini. Dan saya berharap melalui maklumat yang boleh diperolehi secara senang, kerana sekarang di Malaysia semua orang mempunyai telefon pintar, dan maklumat ini sekarang ada dengan mereka, boleh tahu berapa yang case yang ada, mana tempat yang case yang banyak, adakah kawasan mereka hotspot atau tidak,
Dan dengan maklumat ini akan meningkatkan kesadaran. Dan saya berdoa bahawa peningkatan kesadaran ini akan terjemah di dalam perubahan sikap untuk mengawal kebersihan persekitaran di dalam tempat-tempat mereka. Kadang-kadang itu tidak berlaku. Pengetahuan ada, kesadaran tak ada, tapi perubahan sikap tidak berlaku. So kalau pengetahuan dan kesadaran boleh membawa kepada perubahan kesadaran di dalam macam mana tingkah laku seseorang, banyak yang kita boleh capai di dalam negara ini. Kelemahan kita ialah di dalam membawa perubahan di dalam sikap macam mana. So ini yang harapan kita. Dan untuk Kementerian Kesihatan, perang denggi ialah satu perang yang paling besar, dan kita belanja satu jumlah yang begitu besar. Dan apa yang merisaukan ialah jumlah mereka yang mati tahun ini. Saya ingat sampai sekarang lebih kurang 54 kematian yang berlaku. Dan baru-baru kita nampak budak-budak muda kurang daripada 12 tahun pun meninggal dunia. Ini is a new phenomenon we are seeing in the last few months. Dan perkara-perkara ini membimbangkan kita. Dan memang sebagai satu kementerian yang diberi tanggungjawab untuk menjaga kesihatan rakyat pada keseluruhannya, ini adalah satu tanggungjawab yang besar dan kita mengambil itu secara serius sangat. Dan mau buat semua yang boleh dibuat supaya ia boleh dikawal. Dan tambahan pula, baru-baru kita ada satu masalah tambahan, yaitu Zika virus yang ada di dalam negeri Brazil dan negara-negara di dalam South America. Kerana virus itu beza, tapi vektor yang membawa virus itu sama vektor, yaitu Aedes. So kalau Zika virus termasuk ke dalam negara kita melalui apa-apa sumber, apa yang menjadi kita akan mempunyai satu keadaan yang paling sesuai supaya virus itu boleh merebak secara cepat kerana vektor itu sudah ada di dalam negara kita. So itu meningkatkan lagi keperluan kita untuk mengambil langkah-langkah untuk mengawal pembiakan nyamuk Aedes. Kerana kalau tiada ada Aedes, bukan saja kita akan kawal denggi, kita pun akan pastikan bahawa kalau Zika masuk, kita boleh mengawal supaya penyakit Zika itu tidak merebak daripada satu orang ke satu orang yang lain. So itulah sebab ada satu keperluan yang sangat tinggi untuk pastikan kita boleh mengawal pembiakan nyamuk Aedes ini. Dan saya berpendapat melalui iDengue Mobile yang ada sekarang, yang akan dilancarkan sebentar lagi, ini akan memberi kita satu peralatan yang baru, satu cara yang baru yang akan bantu kita di dalam usaha untuk mengawal pembiakan nyamuk Aedes dan melalui itu mengawal penyakit denggi. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Mostri dan saudara saya yang berhormat Datuk Seri Panglima Mahdia Setangau kena jemput saya untuk bersama di dalam majlis ini. Jarang dua menteri di dalam satu majlis, dan ini salah satu daripada majlis itu. Dan saya ucapkan terima kasih, dan saya berharap kerjasama ini akan diteruskan pada masa yang akan datang. Terima kasih.